masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello. Selamat tengah hari, bertemu kembali di hari terakhir bulan November ini. Ui, pejam celik ya. Esok akan bermula Disember. Jadi apa khabar anda semua? Dan hari ini sekiranya anda menyambut hari kelahiran anda ataupun ulang tahun perkahwinan anda, kami mewakili keluarga WHI ingin mengucapkan selamat menyambut hari lahir dan apa jua yang anda menyambut pada hari ini. Dan senyuman, keceriaan dan kemanisan kami pada tengah hari ini harap sampai kepada anda yang sedang menonton sekarang. Bercakap pasal manis ini, kejap lagi kita nak kongsi yang manis-manis. Tetapi sebelum itu, mungkin juga kita nak berkongsi sedikit tentang keadaan ramalan cuaca yang signifikan yang berlaku berdasarkan analisis model-model cuaca angin timuran lemah jangka bertiup di rantau negara untuk tempoh 7 hari akan datang. Jadi berjaga-jaga, dan ini berpotensi menghasilkan ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang terutamanya di kawasan pedalaman barat Semenanjung, barat dan tengah Sarawak serta barat Sabah pada sebelah petang hingga awal malam. Jadi untuk maklumat lanjut sila ke www.met.gov.my. Dan ini juga peringatan untuk anda sekiranya anda ada perancangan hujung minggu untuk ke kawasan-kawasan yang dilanda banjir ataupun memang disarankan supaya anda berhati-hati. Mungkin anda boleh tukar perancangan anda ataupun lebih berhati-hati. Dan juga di Terengganu dan Kelantan, angka mangsa banjir menunjukkan penurunan. Kalau kita lihat di Terengganu, hanya 22 orang daripada 5 keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS. Dan di Kelantan pula, mangsa banjir berkurang kepada 317 orang daripada 438 orang. Sebab itu dari semasa ke semasa di pembukaan wanita ini kami sentiasa berkongsikan apa jua informasi yang terkini dan kami harap anda semua menjaga keselamatan dan sentiasa bersiap siaga selepas mungkin apa juga yang kami kongsikan bersama dengan anda. Dan itu sebenarnya boleh kita katakan sebagai sesuatu mungkin musibah ataupun tragedi yang mungkin berlaku di negara kita dan sebagainya. Tetapi kita juga nak mengingatkan kepada para penonton juga mengenai apa yang sedang berlaku di Palestin, seperti mana anda pun sering mendapatkan update-update. Kami di WHI ingin memberikan anda info yang sering kali kami berikan, di mana sekiranya anda masih lagi ingin menghulurkan bantuan anda dari kewangan, sudut kewangan, anda bolehlah menyumbangkannya ke tabung Palestin, tabung kemanusiaan Palestin Media Prima, dan nombor akaunnya seperti yang tertera di kaca skrin. Dan sekarang cara lebih mudah, Sugi, ambil telefon sekarang, scan QR code yang tertera tu boleh melalui kaca TV anda juga boleh anda lakukan. Jadi kita terus mendoakan yang terbaik dan kesejahteraan bukan sahaja kita di sini tetapi juga seluruh dunia termasuk di Palestin. Okey, tadi Sugi saya dah sebut tentang manis. Siapa yang manis? Saya manis ke? Awak pun memang manis. Penonton-penonton kita juga manis. Tetapi nak tahu apa yang manis, kita saksikan kompilasi TikTok ini bersama dengan anda. Yang anda boleh ambil jika ada kencing manis. Yang pertama adalah kacang badam. Kacang badam penuh dengan nutrien cukup kalori, menjadikan ia snack terbaik anda. Yang kedua adalah buah beri.
mengandungi pelbagai vitamin, serat dan antioksidan. Yang ketiga adalah dark chocolate. Dark chocolate mengandungi polyphenol yang boleh meningkatkan sensitiviti insulin secara tidak langsung, membantu penurunan gula dalam darah. Yang keempat adalah bayam. Bayam ada sumber yang kaya dengan serat, jadi bayam tidak akan menyebabkan peningkatan gula dalam darah secara mendadak. Ya, itu dia. Sekarang dah tahu kan apa yang manis? Bukan kita saya. memang suka yang manis-manis, tapi yang manis yang ini kita tidak mahukan, iaitu bahaya. penyakit kencing manis. Betul? Sugi, kalau Sugi sedar atau tidak, sebenarnya dari semasa ke semasa, kita sebagai rakyat Malaysia maupun di program-program seperti Wanita ini, kita sentiasa ada topik-topik sebegini dan seolah-olah tidak ada kesudahan. Saya rasa mesti ada sebabnya, Sugi. Betul, Farin. Bukannya kita tak tahu. Kita seringkali diajar untuk tidak makan benda-benda yang manis sejak kecil lagi. Tetapi apa yang mengejutkan adalah statistik. Ini yang kita nak kongsikan. Saya membaca artikel-artikel yang mengatakan Malaysia mempunyai jumlah penghidap penyakit kencing manis ataupun diabetes yang tertinggi di Asia dan kedua tertinggi di dunia, guys. Sugi, itu tahun 2022. 2022 dan 2023 artikel ni keluar. Baik, jadi ini adalah waktu yang tepat. Tolonglah bersama dengan kami sepanjang siaran kita ini untuk mengetahui, dan kalau kita menjadi rakyat Malaysia, kita nak turunkan statistik itu. Dan mungkin anda juga sebarang soalan, mungkin ada pengidap penyakit sakit kencing manis dan sebagainya. Sila mungkin lontarkan soalan, komen anda, pendapat anda di Facebook kami, di ruangan komen WHI Wanita Hari Ini TV3. Ya, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana sebab kita akan mengupas topik ini sekejap saja lagi. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kencing manis atau nama saintifiknya diabetes adalah pembunuh senyap dalam kalangan rakyat Malaysia selain daripada kanser dan sakit jantung. Sebanyak 50% daripada penduduk di Malaysia menghidapi sekurang-kurangnya satu penyakit tidak berjangkit, iaitu tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi. Penyakit kencing manis berlaku apabila metabolisme tubuh badan terganggu sehingga mengakibatkan glukosa di dalam badan tidak dapat dimanfaatkan sebagai tenaga secara maksimum. Namun begitu, menurut sumber rasmi Kementerian Kesihatan, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi risiko kepada kencing manis seperti berlebihan berat badan, pemakanan dan juga keturunan. Tanda-tanda awal kencing manis adalah seperti sering dahaga, penglihatan menjadi kabur, kerap kencing di waktu malam dan kegatalan tanpa ruam. Mungkin tidak disedari oleh kebanyakan individu. Persoalannya, sejauh manakah masyarakat Malaysia sedar dan faham akan kehadiran penyakit berbahaya ini yang boleh memudaratkan diri seumur hidup jika tidak dibendung dari awal lagi. Baik, itu sedikit laporan untuk pembuka bicara kita. Tetapi saya nak kongsikan sekali lagi fakta yang diberikan oleh Sugi sebentar saja tadi. Negara kita mempunyai statistik pesakit kencing manis tertinggi di Asia dan kedua tertinggi di dunia. Jadi tolonglah hari ini kita mulakan semangat baru untuk menurunkan statistik itu. Jadi Malaysia boleh. Okey, sama-sama kita boleh. Ya, baik. Dan di studio kita bersama dengan dua orang tetamu. Di sebelah saya, kita bersama dengan Dr. Ida Iliani Adam selaku pakar perubatan endokrin daripada Hospital Sungai Buloh. Terima kasih, Doktor, bersama dengan kami. Dan di sebelah Doktor adalah Puan Rupidah Kinon selaku seorang pesakit kencing manis yang sudi berkongsi pengalaman beliau dengan kita hari ini. Terima kasih, Puan, ya. Okey, baik, Farid. Tadi awak pun dah kongsikan statistik dan kita pun dah saksikan laporan. Jadi kita nak tanya kepada doktor terlebih dahulu. Doktor, kenapa benda ni terjadi? Kenapa adakah kita rakyat Malaysia begitu sambil lewa yang kita tak pedulikan kesihatan kita sehingga kan kita di tangga pertama di Asia? Pada tiap tahun kita buat kesedaran ni. Betul. Betul. Pertama sekali terima kasih kerana sudi menjemput saya pada program hari ini. Dan sebenarnya dia sangat bertepatanlah. Bulan November adalah bulan kesedaran diabetes sedunia. 14 November hari itu. 14 November sebenarnya. So hari ini memang last day lah. Dapat kita mempromosikan kesedaran diabetes. So berkenaan soalan tadi, kenapa Malaysia adalah tangga pertama?
secara lagi satu fakta saya mahu share lah ya. Silakan. Pesakit ataupun rakyat Malaysia adalah rakyat yang paling obes di dunia. Dan 50% rakyat Malaysia sebenarnya adalah pesakit obes. Jadi faktor pertama yang menyumbang kepada diabetes ni memang sebenarnya obesiti. Ya. Walaupun saya tahu ada setengah orang akan cakap, tapi doktor, ada juga pesakit yang kurus tapi tak sihat. Ada juga pesakit obes yang sihat. Sebenarnya obes itu sememangnya tidak sihatlah ya. Kenapa? Sebab obes khususnya untuk obes pesakit yang mempunyai perut yang besar, obesiti di keliling perut. Itu adalah refleksi lemak visceral. Lemak visceral adalah lemak yang menyelaputi organ dalaman, khususnya hati dan pankreas ya. So itu akan menyebabkan insulin resistance. Ya. Okey, mungkin saya boleh selitkan satu lagi soalan doktor. Apakah itu insulin resistant? Okey, so insulin resistance adalah bermaksud di mana insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dia tak dapat lagi nak menampung tahap glukos dalam darah tu. Pasal terlalu banyak. Terlalu banyak. Okey. Dan kalau keadaan ini lama-lama berlaku, pankreas ni yang mengeluarkan insulin dia akan jadi penat. So macam mesin yang dah lama bekerja, dia akan breakdown. So jumlah insulin pun yang dikeluarkan dah tak mencukupi untuk badan. Lama kelamaan dia punya efek adalah pesakit tu akan menjadi obes, menjadi berat badan naik dan organ-organ yang lain pun semua akan kesan jugalah. Baik. Kita akan tanyakan lagi soalan kepada Dr. Ida tentang mungkin bagaimana kita nak mengatasi ataupun lebih memahami tentang bagaimana perkara itu boleh berlaku ataupun kencing manis ni kita boleh dapatkan kencing manis ni. Jadi bersama dengan Puan Rupidah lah. Puan, bila kali pertama Puan dapat penyakit kencing manis ni dan apakah tindakan yang diambil seterusnya? Okay, sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasihlah kerana sudi menyemput saya di rancangan ini. Pertama kali saya didiagnos sebagai ini semasa mengandung. Itu dipanggil gestational diabetes in pregnancy. Jadinya dari situ saya tahu yang saya ni ada kencing manis. Tetapi untuk yang kita tahu faktor untuk kita tahu kita akan dapat diabetes ni faktor family. Mana keturunan lah. Ya, keturunan saya, ibu saya ada diabetes. So saya memang dah sedia lah. Kita dah kena sedia. Jadinya disebabkan saya mengandung tu, kadar gula saya naik. Jadi untuk tindakan saya tu, saya mengawal. Sebab saya akan doktor nasihatkan untuk mengawal pemakanan. Jadi saya kawal pemakanan saya, kurangkan karbohidrat, lebihkan sayuran. Tapi kan adakah itu kali pertama? Puan? Kali pertama. Dan adakah selepas bersalin dan sebagainya, adakah diabetes tu berterusan sehingga ke hari ini atau macam mana? Selepas saya melahirkan, sebab semasa kita mengandung hormon bertambah untuk pembentukan janin kan. Jadi selepas saya melahirkan anak, gula kembali normal. Dan saya boleh melakukan semua aktiviti. Sehinggalah. Wah, dia macam ada jeng. Sehinggalah apa, Puan? Sehinggalah bila saya menopause. Bila saya menopause, gula tu saya pun tak sedar. Dia datang semula. Maknanya ada berkaitan dengan hormon juga lah. Dia macam hormon masa mengandung kita ada hormon estrogen, hormon laktogen daripada plasenta, hormon kortisol. So semua itu memang akan menyebabkan insulin resistance macam saya cakap tadi. Jadi akan menyebabkan efek pada ibu dan anak. So tapi macam Farin tanya tadi kan, lepas mengandung adakah masih akan diabetes atau tidak? Setengah pesakit 1/3 akan menjadi diabetes yang berterusan. 2/3 mungkin tidak akan dapat diabetes. Macam mana nak tahu? 6 minggu lepas bersalin, kena pergi buat ujian saringan air glukos yang minum air 75 gram. Mereka buat semasa mengandung, 6 minggu selepas bersalin kena buat juga. So itu akan menentukan adakah diabetes masa mengandung berterusan atau tidak. Jadi saya takut kebanyakan pesakit dia tak pergi untuk yang 6 minggu lepas bersalin tu. So itu adalah golongan pesakit yang terlepas dan mereka akan datang balik 2-3 tahun selepas itu dengan komplikasi diabetes. Yang itu yang kita tak nak. Baik. Ya, berkenaan dengan menopause tadi sama juga, hormon juga. Tetapi bila menopause
ada hormon perempuan yang rendah, yang tidak sama seperti sebelum menopause. Sama juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam badan. Akan efek insulin juga. Okey, baik. Dan doktor, ini dua situasi bagi wanita yang mengandung dan setelah mereka menopause. Tapi secara amnya, apakah tanda-tanda bagi seseorang mengetahui yang mungkin saya ada penyakit kencing manis kot? Maksudnya keturunan tu, tapi kita ni normal, macam saya kata sihat. Alamak, mungkin kencing manis ni. Apa dalam tanda dia? So, tanda-tanda awal lah adalah satu, dia kerap berasa haus. Walaupun minum air banyak, masih haus. Ada pesakit saya cakap, doktor, saya minum air banyak. Tapi air dia minum 100 plus. Coke. So, sama jugalah dia menyumbang pada gula. Tapi memang salah satu tanda awal, minum air kosong pun masih dahaga. Kedua, kerap kencing, terutamanya pada waktu malam. Dan kalau maknanya kena perhati, kalau dia kerap kencing bangun malam, salah satu tanda awal. Ketiga, berasa letih, lesu. Dan keempat, berat badan turun secara mendadak, walaupun makan secara normal. Bermaksud, dia bukanlah secara menurunkan berat badan secara conscious. Dan ini semua disebabkan bila tahap gula dalam darah dah tinggi, dia akan melimpah masuk dalam air kencing. So, gula akan keluar melalui air kencing, air dalam badan akan ikut gula. Jadi akan jadi satu keadaan dehidrasi lah. So pasal itu berat badan susut, rasa letih, lemah. Padahal dulu Sugi, saya cuba turunkan berat badan saya. Bila saya terlebih kurus, kau diabetik ke? Begitu lah. Tapi saya conscious effort. Itu conscious effort. Okey, saya nak tambah sebelum kita ke Puan Rufida. Ni ada satu soalan daripada Haziq Raji ni. Menarik soalannya. Seseorang itu puasa kadar gula pada awal pagi 5.7, waktu tengah hari berbeza 10.5. Kenapa jadi sebegitu sedangkan tidak makan? Adakah pengaliran gula dalam darah tidak stabil atau macam mana, doktor? Itu adalah satu respon badan sebenarnya untuk menstabilkan tahap gula dalam darah. So pasal itu kita boleh puasa kan? Orang Islam boleh berpuasa yang tidak menghidap diabetes lah. Boleh berpuasa tanpa mengalami apa-apa kemudaratan ataupun hypoglycemia, gula rendah. So itu adalah respon yang normal sebenarnya oleh badan. Bila kita tidak makan, gula tak dapat daripada makanan, gula akan dihasilkan daripada hati. So itu adalah salah satu sumber gula dalam badan. Tetapi adakah tahap gula tu tinggi atau tak normal? Itu hanya kita boleh confirm melalui ujian saringan saya cakap tadi lah. Ujian-ujian untuk mengenal pasti adakah ini diabetes sebenar atau tidak. Okey, baik. Dan kita nak tanya Puan Rufida, seringkali kita dengar kan Puan, bila seseorang itu menghidap penyakit diabetes ataupun kencing manis, lifestyle kena diubah. Jadi bagi Puan sendiri, apa antara langkah-langkah yang Puan ambil dan mungkin juga itu menjadi cabaran buat Puan? Ramai orang tak tahu sebenarnya jadi penyakit kencing manis macam mana. Saya tahu sangat pasal arwah mak saya dulu. Dengan strip glukos dan sebagainya. Mungkin Puan Rufida boleh kongsi pengalaman. Sebenarnya apabila kita telah didiagnos sebagai pesakit diabetes, masih lagi sama. Masih sama, semua aktiviti kita boleh buat. Cuma kadar makanan yang kita ambil itu. Jadi kalau kita melakukan aktiviti yang berlebihan, kita pun mesti makanan yang kita ambil itu berpadanan. Dan untuk mengetahui bagaimana jumlah makanan yang kita ambil, selalunya doktor akan merujuk kita kepada pakar pemakanan. Jadi daripada situ kita tahu bila aktiviti yang macam mana kita boleh dan makanan yang berapa banyak makanan yang kita ambil. Tetapi jangan lupa minum air kosong lebih. Jangan kita lebih minum air yang manis. Sebarang juga, apa-apa juga aktiviti yang kita buat, minumlah air manis. Sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari air kosong. Kita kena percaya senyuman kita tu dah manis. Tak perlu dimaniskan lagi air Puan. Saya nak tanya Puan Rufida. Saya tanya Puan, sebelum saya baca komen dan tujukan soalan ni kepada doktor. Silakan. Puan nampak seperti seorang yang sangat-sangat tenang, cakap pun lembut, bersenyum dan sebagainya. Tapi Puan pernah tak rasa marah bila makan ubat dan sebagainya? Tidak. Tak pernah? Tidak. Sebab saya redha. Saya redha. Jadi apabila saya redha, saya akan menerima hakikat, saya sudah ada inilah rutin kita. Jadi rutin kita kena hari-hari makan ubat. Kena
cucuk ubat sebelum kita makan. Cucuk insulin sebelum makan. Asalnya ada komen saya ni. tanya sebab ada komen daripada Nur Nazam katanya, selamat tengah hari semua. Saya ada satu soalan. Kenapa orang yang mengidap penyakit kencing manis mudah marah dan bengis? Saya tahu. Banyak faktor lah. Farid nak jawab apa tadi? Tak. Mungkin lapar. Kan kurang gula. Kurang gula. Ya, betul. Brain otak kita kurang gula. Betul. Maaf Nur Nazam, kami tergelak. Tapi mungkin doktor boleh. Jawab soalan yang sebenarnya sangat umum tapi baguslah. Penting. Valid lah, Penting. valid. It's valid. Okay. Yes, it is valid. So, satu tahap gula tu sendiri dalam darah. Betul. Memang memberi kesan emosi dan fizikal sebenarnya kepada pesakit. Ya. Maksud, ada tahap gula yang rendah sangat, hypo. Bila tahap gula rendah daripada 3.9, pesakit akan jadi resah macam tak keruan. Resah, berpeluh-peluh menggigil berpeluh-peluh. ke. Dan yang kedua, bila tahap gula terlalu tinggi juga. Kan? So, dia menjadi hyper pula. You know? So, bengis atau marah tu adalah kedua juga impak penyakit diabetes dan rawatan dia. Okey. Pesakit yang perlu makan ubat tiap-tiap hari, cucuk insulin tiap-tiap hari, ia memang sukar untuk pesakit dan juga keluarga. So, dua faktor penting lah. Dan itu benda yang memang sebagai doktor sendiri, juga kami perlu faham keadaan pesakit, apa yang mereka lalui. So, kita lalui bersama-sama lah. Okey, baik. Tapi memang betul. Ada perbezaan tau. Dia banyak sebab persoalan banyak dalam fikiran saya tahu. Okey, salah satu lagi yang mungkin ramai yang di luar sana tidak faham, tapi saya tengoklah pasal arwah mak saya dulu memang ada kencing manis kan. Kadang-kadang nak puasa kena berkira-kira ubatnya, makan sahurnya, bukanya. Lepas tu salah satu lagi takut kalau terluka-luka di sana sini dan sebagainya. Dan mungkin Puan boleh ceritakan tentang pengalaman itu sendiri sebagai pesakit kencing manis. Okey, kalau untuk kita berpuasa, sebenarnya sebelum kita berpuasa, selalunya pesakit kencing manis akan diberi nasihat oleh doktor. Doktor pakar kita lah. Contoh Dr. Aida. Dia ada jadualnya lah. Macam mana sebelum kita berpuasa pagi sebelum sahur, kita kena cek gula kita. Periksa gula kita, berapa tahap dia. Lepas tu kita makan. Lepas tu 2 jam selepas tu, kita periksa lagi sekali. Selalunya dalam pukul 12 tengah hari saya akan periksa lagi sekali. Lepas tu petang dalam pukul 4 tu saya periksa lagi. Dan satu kali lagi sebelum berbuka puasa. Saya akan pastikan dia dalam keadaan normal. So barulah kita mendapat panduan lah apa kita boleh lebih ke kurang. Memang selalunya untuk pesakit diabetes yang ingin berpuasa, kami akan jumpa pesakit dan kami adakan sesi dengan pesakit 3 bulan sebelum berpuasa. So kita akan kenal pasti pesakit mana yang selamat untuk berpuasa dan yang mana tidak selamat. Ada kami punya risiko, perkiraan risiko pesakit. Yang mana selamat untuk berpuasa dan memang mengambil ubat, makan ataupun insulin, kami akan ubah dia punya dos dan timing ubat. Dan kita memang bagi tahu sila pantau gula sepanjang hari berpuasa untuk memastikan tak hypo. So kami akan sediakan pesakit tu bagaimana nak melalui bulan puasa dengan selamat. Baik. Itu yang penting. Baik. Pagi tadi saya baru tengok status kawan saya 100 lagi hari lagi nak ke Ramadan, bulan Ramadan. Mana sekarang adalah waktu terbaik ni. Bagi mereka yang luar sana kalau nak berpuasa, ini waktu terbaik untuk dapatkan panduan. Ya, betul. Dan doktor, secara amnya bila kita bercakap mengenai penyakit kencing manis, kita seringkali mengaitkannya dengan gula, like refined sugar, air bergula, kek dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada makanan-makanan lain yang harus kita perhatikan juga kuantiti gula dalamnya. Gula tersembunyi ke kita ingat tu bukan gula tapi sebenarnya ada gula. Proses food yang kita buka paket nak makan tu semua ada gula juga. Mungkin doktor boleh kongsikan apa yang sebenarnya kita harus tahu sebelum kita makan sesuatu supaya kita boleh mengawal pengambilan gula. Saya rasa ramai orang yang berfikir gula ini hanyalah gula dalam bentuk the simple sugar, iaitu kek, coklat, aiskrim, gula yang ditambah dalam minuman. Sebenarnya macam Farin kata, the hidden sugars adalah karbohidrat. Karbohidrat ni terdapat dalam makanan ruji kita. Nasi, roti, kentang, even sayur-sayuran. Apa-apa yang bertepung, berkanji. So karbohidrat, bukannya semua karbohidrat adalah tak baik. Kita ada karbohidrat simple dan karbohidrat kompleks. So kita lebih memerlukan karbohidrat kompleks. Apa bezanya? Karbohidrat yang kita makan akan ditukar kepada gula dalam badan. Karbohidrat simple akan ditukar kepada gula yang diserap dengan sangat cepat. Jadi bila kita serap gula dalam darah akan naik tinggi dan turun cepat.
pasal itu kita rasa cepat lapar. Okay. Dan kita craving dan kita akan makan kerap. Karbohidrat yang kompleks seperti oats, brown rice, roti gandum. Okay. Dia akan diserap dengan lebih lama dan lebih lambat, maka gula pun akan stabil. Kita tak merasa lapar dan kita merasa kenyang dengan lebih lama. Tahap gula pun stabil, tak mencanak naik atau turun dengan cepat. Baik. So itu adalah yang saya rasa orang Malaysia perlu lebih cakna lah, lebih Yelah, memang kita tengok dalam fakta nutrisi karbohidrat. Tapi karbohidrat itu boleh dia bertukar menjadi gula sebenarnya. Mereka hanya akan tengok gula, tapi kena tengok sebenarnya karbohidrat. Okey, tadi saya tertarik dengan doktor. Nak puasa dengan selamat. Maknanya penyakit kencing manis ni boleh jadi tak selamat sebenarnya. Okey, tetapi apa juga kalau kita, ini mungkin indikasi pertama lah sebenarnya. Bila gula terlalu tinggi, insulin dah terganggu dan sebagainya, adalah penyakit kencing manis. Tapi gula ni juga kalau mungkin doktor boleh terangkan, mengganggu juga atau menjadi penjurus kepada penyakit-penyakit lain yang lebih berbahaya. Mungkin ada katanya kanser, mungkin ada penyakit ke organ-organ lain. Macam mana boleh terangkan tu? So, kencing manis ni sebenarnya adalah penyakit yang boleh efek badan dari kepala hingga ke kaki. Okay. Ya, kalau kita nak katakan komplikasi lah ya, diabetes, ada dua grup. Makrovaskular dan mikrovaskular. Dia punya kumpulannya adalah makro, dia akan efek salur-salur darah besar dalam badan menyebabkan stroke ataupun angin ahmar dan juga penyakit jantung. Mana gula pun boleh jadikan. Sebab dia menyebabkan keradangan salur darah. Dan yang mikro adalah komplikasi seperti buah pinggang. Dia menyebabkan nephropathy nama dia. Kedua, salur darah atau saraf dalam mata, iaitu retinopathy, katarak. Dan yang ketiga adalah saraf. Saraf tu bermaksud pesakit akan merasa macam kebas-kebas hujung jari, tapak kaki, luka, lambat sembuh ya, sebab mereka tak rasa. Kena cucuk pin pun tak tahu ada ulcer. Dan yang jarang diperkatakan sebenarnya adalah masalah ereksi, erectile dysfunction di kalangan lelaki. So itu adalah sebenarnya masalah saraf juga, komplikasi diabetes. Ya, dan diabetes juga berkaitan dengan yang tiga serangkai lah. Kolesterol, darah tinggi dan penyakit jantung. Okey. Jadi harap segar gula ni sikit-sikit memang manis. Banyak-banyak jadi racun. Betul ya? Betul. Okey, baik. Dan mungkin kita boleh tanya kepada Puan. Silakan. Ada komen kan awak nak bacakan dahulu? Belum lagi. Mungkin kita boleh baik. tengok soalan dulu. Puan juga. Selepas Puan didiagnosis sebagai seorang yang menghidap penyakit kencing manis, adakah apa-apa kerumitan ataupun komplikasi disebabkan penyakit kencing manis itu? Seperti yang doktor kongsikan tadi, bercabang, banyak penyakit disebabkannya. Puan sendiri ada tak apa-apa yang kerumitan? Disebabkan sebenarnya kita kena banyak membaca. Banyak membaca berkaitan dengan penyakit kencing manis. Dari situ kita akan tahu apa dia kesan akibat daripada itu. Yang pertama sekali, setakat ni kita perlu jaga. Jaga diri kita dari segi pemakanan, juga aktiviti harian kita lakukan seperti biasa. Tetapi jangan yang mendatangkan masalah lah. Pertama, kalau kita berjalan, pastikan kasut tu tidak sempit. Sebab apa? Luka di kaki, kita tak nampak, kaki tak ada mata. Jadinya kan kita tak tahu kalau kita terpijak apa-apa sebarang, duri ke batu ke apa. Kalau kita tersandung, kita tak nampak pun. Sebab dia ke atas, mata ke atas, kita tak pandang bawah. Kalau luka, kita tak terus basuh, cuci dengan baik kan? Luka tu daripada kecil je kan? Daripada kecil sebab badan kita dah manis. Badan kita manis ya. Bila kita je manis, kencing kita pun manis, mana badan kita, seluruh badan kita adalah manis. Sebab tu luka lambat sembuh. Jadinya jagalah kalau kita nak beriadah, jaga kaki. Kebersihan kaki, penjagaan kaki adalah utama sebab selalu dengar potong kaki. Jadi kan alasan macam tu. Dan sebagainya itu kan. Sebab apa? Katalah dalam kasut kita ada kecil je batu. Kita tak sedar kan sebab kaki kita dah kebas. Jadi kita pun berjalan-jalan tak sedar batu tu bergeser-geser dekat kulit kita, luka. Kita pun tak jaga sebab penjagaan kaki ni ibarat kita jaga muka kita. Maknanya kita selepas kita mandi, kita kena ada satu tolak kecil. Kita laplah kaki kita. Macam mana kita lap muka kita. Yelah, muka je nak buat facial. Jadi kaki pun kena bersihkan juga. Jadinya itulah cara saya menjaga diri saya. Selain pada saya teruskan ubatan ikut arahan yang seperti doktor arahkan tu kan, ikut.
Dengan syarat minum air banyak. Tapi setakat ini tidak ada komplikasi yang lain lah. Baik. Maknanya sebab dah sedar awal, dah jaga dari awal sebenarnya. Kita yang risau ni, pesakit diabetes ni, dia dah tahu tapi tak jaga. Okey, doktor, macam mana juga? Okey, kita tahulah ramai juga yang dah pesakit diabetes kronik dan sebagainya yang memerlukan juga orang untuk menjaga penjagaan insulin dan sebagainya. Jadi apa tips lah? Satu, untuk pesakit dan orang di sekeliling mereka untuk mereka ni dibantu. Kadang-kadang orang pesakit diabetes ni nak makan yang sihat-sihat. Yang keliling ni pula nak makan yang lain pula. Sebagai contoh, ada apa tips kepada mereka? Doktor, bukan sahaja yang tua-tua, anti-anti angka-angka, yang muda-muda ni harus tahu. Tips saya kepada pesakit lah pertama. Saya tahu dari segi salah satu faktor utama penyumbang kepada diabetes adalah pemakanan. Pemakanan saya tahu kalau doktor nak cakap jangan makan gula, memang sangat mustahil. Malaysia ni dikelilingi oleh gula dan memang pesakit pun nak ubah dia punya persepsi untuk ubah makanan memang susah. So kami dari segi expectation, kami tidak boleh expect pesakit totally berhenti gula secara 100%. Jadi kami akan cakap boleh makan tetapi berpada-pada. Gunalah yang pinggan suku-suku separuh pada Kementerian Kesihatan, suku nasi, suku protein, separuh sayur dan fiber. Gula pun dalam jumlah yang berpatutan dan berpada. Itu dari segi pemakanan. Kedua, gaya hidup. Kami boleh bagi ubat, ubat secanggih mana pun, tetapi kalau gaya hidup tak berubah dari segi aktiviti fizikal, dari segi pemakanan, memang takkan ke manalah kawalan diabetes. Ketiga, kena kawal dan pantau bacaan gula secara konsisten, supaya kita ada target. Kita makan ubat, kawal makanan tanpa target tak ke mana jugalah. Keempat, berjumpalah dengan doktor secara secara berjadual, dan berbincang dengan doktor anda. Kalau ada apa-apa permasalahan, bincang dengan doktor. Kami memang mahu membantu pesakit. Dan yang keempat, kelima doktor. Kelima. Dah 5 dah. Allah. So yang kelima, kamu perlukan keluarga dan sokongan daripada keluarga dan untuk penjaga jugalah termasuk sekali ni, berikan sokongan emosi yang sebanyak boleh dan kamu juga terpaksa meletakkan diri di dalam keadaan pesakit itu sendiri. Kena faham keadaan mereka. Kita tak boleh nak cantas apa yang mereka makan, bagi sedikit-sedikit. So bantuan emosi, support emosi. Tolong pantau ubat mereka, tolong pantau darah mereka, pantau pemakanan mereka dan pastikan mereka jumpa doktor. Macam Kak Ropidah, keluarga datang hari ini, so sangat mempunyai support yang sangat kuat. Alhamdulillah, dia adalah pesakit yang sangat bagus sebenarnya. Macam awet muda ni, kita nak tanya umur lagi ni. 20 tahun pesakit diabetes on insulin, menggunakan insulin tiap-tiap hari. Tiada komplikasi. Tapi saya kira disiplin jugalah penting kan. Disiplin dan juga sokongan yang sekeliling. Perlu sokongan, memang perlu sokongan. Baik. Peringatan yang amat-amat diperlukan daripada doktor. Dan Puan Rupidah, di awal tadi kami sempat berborak, Farin dan saya berkata, kenapa dah banyak kesedaran masih lagi tinggi angkanya? Puan mengatakan kita harus mengubah mindset kita, fikiran. Mungkin Puan boleh berikan pesanan itu kepada yang masyarakat kita di luar sana. Supaya janganlah kan. Sebenarnya kan kita muda, kita ada nafsu makan. Jadinya kalau bolehlah makanan yang sedap itu adalah bukan semua yang baik. Jadinya dahlah kita malas nak bergerak. Nak buat aktiviti. Kita makan. Malaysia ni. Lepas tu kan makanan pun semua nak yang sedap. Kendi kendara, masya-Allah. Semua ada, kalau boleh semua nak makan. Jadi apabila jumpa makanan tu, tariklah nafas dulu. Istighfar banyak-banyak. Jangan makan. Maknanya banyak pemakanan jugalah. Kita balik pada pemakanan. Dan kita ingat orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Baik. Terima kasih kedua-duanya, Dr. Ida Iliani dan juga Puan Rupidah, kerana sudi berkongsi. Banyak info yang telah dikongsikan. Banyak lagi soalan yang kami nak tanyakan. Tetapi masa amat mencemburui kami. Apapun kami berharap apa yang dikongsikan kedua-dua mereka membantu anda. Dan saya yakin, Farin, rakyat Malaysia boleh menurunkan angka. Boleh, jom. Saya harap tahun depan kita turun statistik kalau kita buat lagi topik ni. Dan yang manis yang tidak memudaratkan adalah senyuman. Bukan itu saja. Wanita hari ini. Diteruskan. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini.
terhapus yang kita bina. Memori indah yang tercipta, segalanya harus kita lepaskan. Ku bukan terbaik dan mungkin ku bukan jalan, jadi carilah yang terbaik, karena ku bukan harapan. Sejauh mana bertahan, bertengkar bukan jawaban. Akhir cerita tetap harus berpisah, haluan jua. Memori indah yang tercipta, segalanya harus kita lepaskan. Mungkin ku bukan terbaik dan mungkin ku bukan jalan, jadi carilah yang terbaik, karena ku bukan harapan. Sejauh mana bertahan, bertengkar bukan jawaban. Akhir cerita tetap harus berpisah, haluan jua harus berpisah. Tetap saja ku berdoa, Kau bahagia, ikhlaskan saja. lepaskan saja. Mungkin ku bukan terbaik, Dan mungkin ku bukan jalan, jadi carilah yang terbaik. karena ku bukan harapan. Sejauh mana bertahan, bertengkar bukan jawaban. Akhir cerita tetap harus berpisah, haluan jua. Sejauh mana bertahan, bertengkar bukan jawaban. Akhir cerita Tetap harus berpisah, haluan jua. Dahlia Farhana. Kesian dia menangis tu. Aziz Harun. Oh, janganlah bergaduh-gaduh. Sihat ke? Memang tajuknya akhir cerita. Ya. cerita betul. Tapi kita baru nak membuka cerita. Okey, Aziz Harun dan juga Daiman, terima kasih bersama kita pada hari ini. Lagunya, kasih, lagu Dr. mereka akhir cerita. Ya, tapi ini baru permulaan duo ini. Ya, Baik, mungkin anda boleh berkongsi kolaborasi ini. Siapa yang suggest nama anda berdua? Siapa yang propose? Siapa yang propose? Siapa yang propose? Siapa Aziz rasa dari pihak Aziz kot. Okey. Dari pihak Aziz kan. Kita berdua plan sekali plan lah sekali kiranya. betul. Sebab memang Aziz time tu tengah cari duet. Okey. Dahlia pun pun tengah nak cari dia duet. pun. Baik. And tiba-tiba pula macam I heard Dahlia can write her own songs, boleh tulis lagu sendiri. So Aziz pun macam teringin nak tulis dengan Dahlia sebab memang fans dekat karya-karya Dahlia. Okey, penulisnya Dahlia, lagunya komposer? Komposernya Dahlia dengan Aziz sendiri. Dengan kawan kita Oh, orang istimewa ni. Eugene. Kawan kita orang Eugene. Okey, baik. istimewa Setakat ini sambutan buat lagu ini di YouTube sangat-sangat hebat. Semua orang suka lagu ini. Saya baca komen setiap daripada mereka kata kalau pakai earphone tu dengar memang layan. Macam awak saya nampak layan tu. Tapi adakah ini disangkakan oleh Dahlia sendiri? Sebenarnya bagi Dahlia, pihak Dahlia, bukan lagu ni saja. Lagu apa-apa pun yang Dahlia tulis, niat Dahlia memang nak teman orang dalam situasi tu. Jadi kalau tu Dahlia dah dapat sampaikan, Dahlia dah sangat puas hati dan bersyukur dah. Okey, jadi Aziz, bagaimana setakat ini dengan sambutan dan juga kolaborasi ni? Rasa macam wah dia menjadi tak chemistry tu? Ni. Ataupun masa boleh kongsikan masa merakaman lagu? Chemistry tu macam Dia mana? berstart lah. Dari start. Bila anda merakamnya? Kalau boleh saya tanya. Kita start rakam lagu ni Jun kalau tak silap. okey, Jun. barulah Kalau tak silap, bulan 5, bulan 6 macam tu lah. Bulan 6 macam tu. So cerita dia tu?
cerita. First time jumpa Dahlia. Before this tak pernah lepak. Memang we follow each other dekat Instagram ataupun media sosial. Tapi tak pernah lepak, tak pernah jumpa depan-depan. Tapi hari itu juga kita jumpa, kita terus tulis lagu. Terus tulis lagu ni. Lagu ni dalam masa 2-3 jam. Senang sangat kerja dengan Dahlia. Dia memang profesional, memang power lah dengan lagu dengan tulis lagu. Aziz pun sama, sangat-sangat senang nak kerja dengan Aziz sebab sangat macam laid back, dia tak rasa macam bekerja pun. So memang senang, flow dia senang je. Honestly, Aziz punya lyrics tak seberapa power as Dahlia. Saling memuji. Dia macam tu kan. Okey, baik. Dan Dahlia sendiri, kalau kita lihat music video ni, kita yang tengok ni terkesan juga. Tengok awak menangis. Dan bila dengar lagu-lagu Dahlia sendiri suka menulis dan menyanyikan lagu yang cukup beremosi. Adakah itu genre yang Dahlia sangat-sangat selesa ataupun Dahlia ingin mencuba genre-genre lain? Sejujurnya memang daripada Dahlia start buat cover sampai sekarang memang Dahlia suka genre yang laid back, chill. Ada sebab tak? Bagi Dahlia untuk menghayati lagu sedih tu lagi senang daripada nak menghayati lagu happy. Betul. Walaupun keadaan tak sedih, nak sedih juga. Kan? Just macam nak rasa benda something. Nak rasa something. Sebab kalau tak tahu, Dahlia ni memang famous di macam grup-grup orang galau. Ada lagu yang memang viral. lagu-lagu dia. Nyanyi sikit. 1-2 line. Ada permintaan ni sebenarnya. Di bawah langit tu. Penerbit kata, di bawah langit tu. Suruh nyanyi di bawah langit tu. Mic ke? Tak apa. Boleh. Boleh? Masih di bawah langit yang sama, tetap merenung bulan yang sama, walau menatap langit yang lama, namun kita tak lagi berdua. Saya dengar suara ni, saya dah terbayang saya kat tepi pantai nampak langit. Dengan wife Dengan wife. Bukan seorang-seorang Okey, Aziz ni, Aziz ni pandai saya ingat lagu apa? Senyum. Betul. Selalu senyum. Tapi dengan genre ini, dengan genre ini macam mana nak slowkan sikit? Bukan. Maksud saya dah cuba genre ini dan berduet dan sebagainya. Jadi mungkin inikah Aziz akan tertuju kepada genre-genre seperti ini ataupun mungkin lagu-lagu catchy juga? Lagu-lagu sebelum ni umur Aziz still 15 tahun time tu. Sekarang pun Aziz dah 25 tahun. So Aziz rasa lagu Aziz pun kena grow dengan Aziz. Kena lebih matang. So ballad ni mungkin first step untuk Aziz ke arah itulah. Okey. Dan saya kalau kita tengok pun YouTube ni ataupun music video ni sangat-sangat menarik. Jadi di mana mereka boleh menyaksikannya dan juga terus mengikuti perkembangan anda berdua dan lagu ini. Silakan. Okey, so untuk lagu Akhir Cerita ni boleh stream di semua digital streaming platform. Betul. Dekat YouTube pun ada juga. YouTube dan untuk XO House. YouTube XO House. Untuk Dahlia, socials Dahlia YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, sama je Dahlia Farhana. Lembutnya dia cakap. Aziz pun sama Instagram, TikTok, Twitter, semua Aziz Harun 212. Okey. Dahlia ni memang sejenis yang lembut. Dia cakap pun macam menyanyi Wow. Yalah, kita di bawah langit yang sama. Senyum selalu. Okey. Baik. Terima kasih kedua-duanya. Terima kasih. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Senyum. Mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kalau daripada saya saja dah 15 tahun. 15 tahun. Cumanya waktu PKP itu kita agak susah. Jadi diberi peluang buka tepi jalan, kami teruskanlah niaga tepi jalan ni. Setakat ni alhamdulillah dapat sambutan apa semua. Ada peminat dia sendiri mai cari kami untuk makan cok merah ni lah. Kalau kita goreng kat sini memang dapat yang fresh lah. Satu lagi ada yang kata rangup dia tahan lama. Jadi sampai ke malam boleh lagi bertahanlah kerangupan dia tu. Jadi itu yang agak mungkin pada pelanggan di luar sana nampak itu special dia. Ini sebenarnya resipi turun-temurun daripada tok
turun pada mak. Jadi kami ni sambung yang mak punya bahagian lah. Kami ni just sambung menyiga aja. Jadi resepi-resepi ni ialah orang lama punya dulu kan. Jadi bahan-bahan dia mudah aja. Bahan-bahan dia gula merah, tepung dengan ayam lah. Jadi cuma sukatan dia tu kena betul. Kalau sukatan dia tak betul, orang panggil memang tak jadi. Dia akan memang rosak lah benda tu, memang tak rasa kalori. Saya memang suka makan sebab yelah orang Kelantan kan dia tak boleh lagi daripada makan manis. Tapi beneran ni dia rasa manis tapi memang sedap, dia rangup. Untuk yang penerang kat sini kita memang beli panas-panas lah. Sebab kat sini memang dia punya owner dia goreng panas-panas. Memang suka sebab dia manis-manis gula kan. Gula merah dia tu rasa sedap lah dia kata kan. Hari ni beli RM4, RM2. Kalau anak makan tu memang habis sekejap je. Manis bukan? Peneram manis-manis gula. Bukan tak boleh makan langsung. Betul. Tapi perlulah berpatutan. Makan 1-2 cukup. Janganlah makan 5-6. Itu masalahnya. Tadi kalau dalam bahasa kami apa nama? Itu tadi? Dipanggil adiresem. Peneram. Adiresem. Okey. Baik, dan di penghujung ini juga kami ingin kongsikan sesuatu bersama dengan anda. Ini tentang final muzik dominasi semi-final, minta maaf saya dominasi 12 lagu kini bermula. Antara 30 lagu manakah yang akan layak ke pentas berprestij anugerah juara lagu ke-38. Saksikan muzik ke-38 separuh akhir pada 15 sehingga 17 Disember jam 3 petang hanya di TV3 dan stream juga melalui Tonton. Wow, ini pasti dinantikan ramai. Ini menarik. Jumaat hingga Ahad 3 petang sekali jalan. Setiap hari. Okey, dan seterusnya Farid. Dan satu lagi, kita juga ingin mengajak semua untuk mengikuti WhatsApp channel Waktu Solat Malaysia untuk dapatkan lebih banyak informasi, doa-doa harian dan pelbagai ilmu yang bermanfaat. Imbas QR yang tertera sekarang. Okey, sebelum kita tamatkan ni, kalau ada kita boleh kongsikan. Kalau tidak, carilah ni WhatsApp channel Waktu Solat Malaysia. Itu dia QR code yang memudahkan kerja anda. Buka phone, scan, dah dapat. Okey, baik. Esok Sugi. Esok hikayat perkahwinan, topik yang akan kami bawakan adalah pasangan sekufu. Ini juga harus diambil kira dan kita kena faham apakah itu sekufu dan untuk mencari persefahaman sesama pasangan. Jadi pastikan anda kembali bersama dengan kami esok untuk WHI Jumaat jam 12 tengah hari. Jaga diri, banyakkan manis dalam senyuman anda, bukan dalam minuman dan makanan anda. Assalamualaikum. Bye-bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau